أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. فيا أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan dikasihi juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terlebih dahulu syukur pada Allah, malam ni dapat kita bersama-sama dalam majlis ilmu, dalam kuliah agama kita, yang mana seperti biasa kita mengguna pakai kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-13. Malam ni saya harap tuan-tuan telah dimaklumkan dengan kehadiran saya malam ni, menggantikan kuliah saya yang sepatutnya saya buat pada Khamis minggu lepas. Tapi oleh kerana ada kekangan, ada urusan tertentu, saya tak boleh hadir pada minggu sudah, dan saya mencari waktu yang sesuai untuk ganti. Hari ini saya jumpa dan saya dah maklum kepada Tuan Haji Suhaimi kita, dan mudah-mudahan dah dimaklumkan juga kepada sidang jemaah sekalian. Jadi seperti biasa kita mengguna pakai kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-13. Baik. Malam ni cuba tuan-tuan buka muka surat ataupun masalah ke-191. Masalah 191. Saya nak abang muka surat tak sama dengan tuan-tuan. Ya, jadi tengok nombor dia tu. Dia akan sama dengan bab yang saya baca. Yakni bab ma jaa fi an-nasihah. Yakni bab yang telah datang pada menyatakan lurus hati, maka iaitu sukakan baik orang lain daripada diri sendiri. Islam ni dia bukan setakat ajak kita sembahyang, puasa, zakat, umrah, haji dan sebagainya. Bahkan Islam ni dia suruh kita jujur, lurus hati. Nanti kita akan sebut nanti jujur dengan Allah lagu mana, jujur dengan Nabi macam mana, jujur dengan Quran macam mana,
jujur kita sesama Islam macam mana? Macam-macam. Baru nampak cantik kita Islam tu apabila kita amal apa Islam ajar. Yang tak cantik ni bila Islam cantik dah, kita pula tak mau ambil Islam punya pengajar. Lagi teruk lagi kita pergi ambil pula yang datang daripada bukan Islam. Daripada barat, daripada musuh-musuh Islam, itu jadi kita punya panduan hidup kita. Kan? Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Baik, ketahuilah kiranya ya saudaraku, sukakan baik dan berkebajikan pada orang-orang Islam dan beramal dengan barang yang disukai oleh Allah, dan engkau berurus-urusan dengan orang sebagaimana engkau mengurus bagi dirimu sendiri. Islam ni salah satu ajaran dia apa? Satu teaching dia. Kita buat apa yang orang lain suka buat dekat kita. Kita buat dekat orang benda yang kita suka orang lain buat kat kita. Faham tak? Kita suka orang senyum dengan kita, tapi kita cengeng dengan mereka. So, kalau kita suka orang senyum dengan kita, kita pun mau senyum dengan dia lah. Ni dah, kita nak orang baik dengan kita, kita tak baik dengan orang. Kita nak orang lemah lembut dengan kita, tapi kita kasar dengan orang. Ini tak betul lah. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun kita nak orang respect kita, kita nak orang ni hormat kita, kita pula tak hormat orang. So lagu mana? Islam dia tak macam tu. Islam ni apa yang kita nak orang lain buat dekat kita, tu kita buat. Ya, muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Kita seronok kalau orang suka tolong kita, tapi dalam masa yang sama bila ada orang susah, kita tak peduli apa. Patutnya kita seronok dengan orang tolong kita, bantu kita. Kita pun kena lagu tu lah. Kita bantu orang, kita tolong orang dan sebagainya. Baik. Dan sukakan sejahtera daripada segala keaiban, iaitu semuanya itu baik, dipuji syarak serta disuruh yang demikian itu. Apa dia? Kita jujur dengan sahabat, dengan kawan macam mana? Kita tengok ada satu aib pada sahabat kita. Tuan-tuan tengok kawan lagu mana? Tengok depan orang ke? Tengok one by one? Kalau tengok di khalayak ramai, bermakna kita tak jujur. Kita bukan tengok dengan ikhlas. Itu tanda kita nak tunjuk hero. Pernah jadi tuan-tuan. Saya mengajak satu masjid. Habis mengajak, ada jemaah. Dia cerita dengan saya apa yang berlaku Jumaat. Kebetulan pula kuliah saya hari Jumaat lah, saya tak ingat dah. Sebab saya dah tak mengajak dalam masjid. Jadi ada satu orang AJK masjid ni habaq kat saya. Dia kata, Ustaz, kecoh Ustaz masjid kita. Kecoh apa? Jemaat hari tu Ustaz, ada satu orang ni dia tegur Tok Imam. Habis aja sembahyang, imam bagi je salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bangkit satu orang ni. Tak maaf tuan-tuan kalau tak betul lorat Perak saya. Sebab dia cakap Perak. Dia bangun tu, lepas sembahyang jemaat tu dah habis bagi salam. Tuan-tuan, mohlah kita sembahyang balik. Imam tadi tak betul. Betul tak? Imam, okey. Boleh terima? Hantam saja. Ni. Masjid Buntung ada lagu tu lah. Tuan-tuan, moh kita sembahyang balik. Tadi imam bacanya tak betul. Boleh lah. Tak biru muka tu imam tu. Tuan-tuan, walaupun tujuan kita tu betul, tujuan kita tu apa? Nak nasihat dia ni. Tapi tindakan tu salah. Itu bukan jujur. Itu nak tunjuk hero.
Itu nak tunjuk bagus depan orang. Kita duk ingat apa kita buat tu elok dah. Tak elok lah. Bila buat perangai macam tu, nampak macam tak mengaji lah. Orang jenis mengaji, dia tahu situasi macam mana nak buat. Apa salahnya dah habis dah semua orang balik ke apa semua, tunggu satu imam tu. Tok Imam, ada nak sembang sikit. Apa dia? Tadi Tok Imam punya lagu cantik. Tapi ada sikit spoil lah. Apa dia? Yang saya mengaji lah Tok Imam depan ustaz ni. Sebab saya mengaji depan ustaz ni, saya talaki depan ustaz. Patutnya Tok Imam kena baca lagu ni, lagu ni, lagu ni. Yang tadi Tok Imam baca lagu ni, lagu ni. Kalau Tok Imam tu jenis bagus pula, jenis jujur pula, oh dia ucap terima kasih. Terima kasihlah selamatkan saya. Kalau tak selama ni saya salah. Bila baca Fatihah tak betul, kita menanggung sembahyang jemaah di belakang. Oh berat tuan-tuan tugas Tok Imam. Berat. Silap dia baca, dia dah memusnahkan solat orang yang lain. Dia tanggung tu. Kalau di dalam masjid tu jemaah ada 50 solat sembahyang, 50 punya sembahyang, dia kena tanggung. Kalau 100, kalau 1000. So dia kena ucap terima kasih. Alhamdulillah, syukur. Sebab apa? Selama ni dia ingat betul dah. Ya, fahamlah kita umur dah lanjut, kadang-kadang lupa. Tajwid pun dah lari, dah kena tuning balik. Kereta pun tuan-tuan kalau pakai lama kena tuning balik. Ni kan pula manusia kena tune balik. Itu kalau imam yang jujur. Imam yang tak jujur pula, apa dia? Orang tu dah abang elok dah, dia naik kening. Siapa nak tegur aku? Tak betul lah. Yang ni tak jujur. Kita kena akui kita tengah silap. Kita dah silap. Kita kena akui kita dah silap. Kadang-kadang kita lupa kesilapan kita. Kita lalai. Kita tak ingat ada silap bacaan kita. Tapi makmum di belakang, dia boleh trace. Makmum ni kadang-kadang ada lebih pandai daripada kita. Dia bukan setakat mengaji depan ustaz di sini. Dia mengaji dekat radio pun ada. Dia mengaji kat YouTube pun ada. Dia mengaji kat ustaz pun ada. Dia talaki lagi. Jangan. Kita hang siapa? Siap angkat kening tu. Hang muda lagi umur daripada aku. Aku lagi banyak garam lebih makan daripada hang. Padahallah darah tinggi. Tak, soal ilmu tuan-tuan, dia bukan kira umur. Tua ke muda, bila orang tu lebih berilmu daripada kita, tadah dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia hantar sahabat dia. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi hantar seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair. Umur baru 18 tahun. Hantar ke Madinah. Ajak dulu orang Madinah reti baca Quran, reti Islam, reti hukum fiqh. Nak memudahkan dakwah Nabi, sebelum Nabi berhijrah, Nabi hantar orang muda dulu, 18 tahun. Baru lepas SPM. Walhal Nabi boleh hantar Abu Bakar, Nabi boleh hantar Umar, Nabi boleh hantar Osman, Nabi boleh hantar macam-macam sahabat Nabi yang lebih berumur, lebih tua. Tapi Nabi pilih sahabat dia umur 18 tahun, pergi ajak orang tua-tua di Madinah. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Imam Syafi'i kata unzur ma qala, lihat apa yang orang tu kata. Wala tanzur man qala, jangan lihat dulu siapa yang berkata. Kalau kita kena lihat, kita nak terima, kena lihat dulu siapa yang cakap. Baru kita boleh dengar cakap dia. Itu sombong. Sombong. Walhal kita kena tengok dulu apa dia kata. Yang kedua barulah kita lihat siapa yang kata. Tapi kalau awal-awal lagi, oh yang dia ni orang bagus, oh dia ni pangkat lagi tinggi pada aku, oh dia ni hebat, aku kena dengar cakap dia.
Tiba-tiba mai pula orang yang lebih pangkat rendah daripada dia ataupun lebih muda daripada dia, walhal apa yang dia cakap tu betul-betul benda betul, benda benar, tiba-tiba dia tak mau terima cakap orang tu. Sebab apa? Faktor muka dia, faktor nama dia, faktor umur dia yang lebih muda daripada dia. Ini sombong. Dalam agama kita kena lihat apa yang dia kata, bukan lihat dahulu sebelum bukan lihat dulu siapa yang mengata. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi, katanya an Jarir bin Abdullah qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamati shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslimin. Baik, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Katanya telah berakad mengaku setia aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas mendirikan sembahyang dan memberi zakat dan luruh hati bagi tiap-tiap orang Islam. Kata Abu Isa Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Seorang sahabat Nabi, dia kata apa? Bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah janji, aku telah berbai'ah dengan Nabi. Ala iqamati salah, untuk sentiasa tunai sembahyang. Wa ita'iz zakah, tunaikan zakat. Wa nushi likulli muslimin, dan berlaku jujur sesama muslim. Asal lagi kita akan baca cerita di sebalik Jarir bin Abdullah ni. Punyalah dia pegang janji dia dengan Nabi. Masya Allah. Sampai dalam bab jual beli barang sekalipun, bukan setakat si penjual saja. Ini kita akan nampak nanti, kita akan tengok nanti. Dalam bab jual beli, bukan setakat si penjual saja kena jujur, pembeli pun kena jujur. Tuan muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah. Lah ni musim durian. Lah tengah musim kan durian. Baru ni apa, kecoh musim durian. Baru ni kita cuma lihat bagaimana pembeli penjual-penjual ni kena sita, kena saman, kena dakwa pasal menipu. Dia tipu timbangan. Timbangan tu dah rosak apa semua, dia pakai timbangan yang rosak ni, penimbang yang rosak ni, jual durian. Sepatutnya 2 kilo saja. Dia punya dia punya berat, tengok-tengok timbang tu tipu punya pasal jadi 2,5 kilo contoh. Habis penjual saja kena jujur, pembeli tak kena jujur tak? Macam mana yang dikatakan pembeli kena jujur? Maksud di sini, kalau harga tu dah patut dah, tak usah duk tekan lagi. Ya. Katalah harga tu dah patut dah, cik, saya untung daripada benda ni yang saya jual ni, untung pun RM5 saja. Katalah dia jual barang RM50. Kita minta harga RM30. Tak boleh, cik. Saya untung RM5 saja. Saya modal RM45. Nah, saya jual RM50. Kita pun nampak kat dia, dah, kalau hang tak bagi kat aku harga yang aku mau, aku pergi cari orang lain. Jangan macam tu. Maksudnya, kita ni dah zalim pula kepada penjual. Jujurlah. Barang tu dah okey dah. Nampak? Bukan setakat penjual saja kena jujur, pembeli pun kena. Ini berlaku kepada Jarir bin Abdullah. Baik, apa cerita Jarir bin Abdullah ni? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarah Muslim, bahawasanya seorang sahabat namanya Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menyuruh ia akan budak membelikan dia seekor kuda. Jarir bin Abdullah ni dia ada satu orang khadam, satu orang budak suruhan. Dia bagi duit kat budak ni 400 dirham untuk beli kuda. 400 dirham lebih kurang 400 ringgit.
Maka budak itu pun membelikan dia satu ekor kuda dengan harganya 300 dirham. Sorry, saya silap. Bukan 400 dirham, 300 dirham. Ya, Jarir bin Abdullah ni dia orang kaya, dia bagi budak ni orang suruhan dia, khadam dia. Kalau Piramli dalam filem Ahmad Al-Bab dia panggil Jaddam. Jaddam. Kan? Tak apalah. Maka dibawanya kuda itu dengan tuannya kepada Jarir, supaya tuan kuda itu menerima harganya. Apabila dilihat oleh Jarir akan tuan kuda itu dan dilihatnya kuda itu bagus, lalu berkata ia, kudamu itu lebih baik daripada 300 dirham. Maukah kamu menjualkan kepada aku 400 dirham? Pula Jarir bin Abdullah ni dia suruh budak ni cari siapa ada jual kuda 300 dirham. Jadi bila budak ni dah jumpa, dia kata, tuan, saya dah jumpa dah orang nak jual kuda ni, jom ikut saya. Jarir bin Abdullah ni pun ikutlah, follow lah budak ni sampailah jumpa tuan ni, tuan punya kuda. Sampai dekat kuda dia tu, Jarir bin Abdullah terkejut. Kuda ni tak layak dibagi dengan harga 300 dirham. Dia kata, tuan nak jual harga kuda ni 300? Yalah. Bagi saya tak adil untuk saya bagi kepada tuan harga 300. Sebab kuda tuan ni bagus. Saya up jadi 400. Orang buntung ada macam ni. Try angkat tangan. Orang dah letak harga 300, dia nak up lagi 100, jadi 400. Try sekali buat lagu tu. Silap kena kutuk lah. Walhal tu duit kita, lantak pergilah aku nak bayar lebih pun bukan duit hang. Apalah hang ni. Orang dah bagi 3, nak letak 4. Apalah hang ni. Itu kia halus lagi. Jenis mulut siapa? Sambung sendiri. Walhal tu duit dia. Hak dia lah, dia nak bayar berapa. Ni kaki kutuk ni. Dia ingat nak tibai saja orang. Baik, Jarir bin Abdullah, dia tak puas hati. Dia rasa bersalah kalau sekiranya dia bayar dengan harga 300 dirham. Walhal kuda tu bagus. Maka dia pun kata pada tuan punya kuda, mau ke tak mau, saya up lagi 100, jadi 400. Tuan punya kuda, dia kata, ikut suka hang. Aku dah bagi 3, hang nak bagi 400. Kalau filem 3 Abdul, siapa tu? Wow! Meniaga orang lebih baik daripada meniaga unta. Jamal Pak Tongkor kan nama. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat anda rahmati Allah. Benda ni kita kena belajar. Ni yang kata jujur ni. Bukan setakat pembeli kena jujur, penjual. Bukan setakat penjual kena jujur, kena lurus. Bahkan pembeli pun kena. Agak-agaklah kalau nak bagi turun harga pun, agak-agaklah. Kalau tu harga dah cantik dah elok dah. Jangan sampai dia ni pembeli, dia ni penjual. Penjual ni modal. Itulah pencarian hidup dia. Itulah punca rezeki dia. Dia cari makan dengan jual beli ni. Dah tentulah kita ni ada sedikit ihsan kepada dia. Kalau dia kata harga tu cantik dan kita dah tengok dah harga tu pun cantik sudah. Jangan sampai pembeli jadi rugi. Kita boleh jadi zalim terhadap pembeli kalau sekiranya kita beli dengan harga yang dia tak untung apa. Kan? Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Baik. Kemudian berkata lagi Jarir, kudamu itu lebih baik daripada harga 400 dirham. Maukah kamu menjual akan dia 500 dirham? Pula. Dia bawa balik kuda tu. Bila dah bagi dah 400 dirham, bawa balik kuda tu. Guduk, bawa kuda tu. Tengok kuda tu laju.
Dia patah balik kuda tu. Itu saya buatlah. Mana ada kuda ada bunyi handbrake macam tu kan. Dia patah balik, dia cari balik kawan ni, dia tak puas hati. Sebab apa? Selagi mana dia tak, ni yang kata sahabat Nabi ni, selagi mana dia tak cakap benda yang betul, selagi tu dia tak lega. Dia makan pun tak lega, dia tidur pun tak lega, dia mandi pun tak lega, dia buat kerja apa pun dia tak lega. Kepala otak dia ni rasa tak lega, tak tenang. Tuan-tuan, orang putih kata guilty conscious, rasa bersalah. Tuan-tuan ada rasa macam tu? Setakat ni kita rasa bersalah, dah masuk waktu tak semayang lagi ni. Biasalah tu. Awaklah hari ni aku tak pergi kuliah. Awaklah aku tak semayang di masjid. Awaklah aku tak derma tadi. Itu rasa bersalah. Tapi tuan-tuan ada rasa bersalah tak? Awaklah aku tipu orang. Duk rasa bersalah tu, itu petanda Tuhan tengah tegur kita. Tuhan tengah tegur kita. Tuhan tengah tarik perhatian kita. Maka sahabat Nabi dia jadi macam tu. Ada orang dia buat salah tapi langsung tak rasa bersalah. Dia rasa tak bersalah semayang lewat-lewat. Dia rasa tak bersalah tinggal semayang. Dia rasa tak bersalah tutup aurat. Dia rasa tak bersalah mai kuliah. Dia tak rasa bersalah pun dia nak pergi masjid surau dan sebagainya. Itu petanda Allah Ta'ala tengah biarkan dia, tak peduli dah dia. Jadi untunglah kita tuan-tuan, bila kita buat sesuatu benda yang silap, buat sesuatu benda dosa, kita jadi guilty conscious, jadi bersalah. Itu petanda Tuhan suruh kita bertaubat pada dia. Istighfar, ingat balik Allah Ta'ala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka jadi kepada Jarir bin Abdullah ni, bila dia dah bayar 400, dia bawa balik kuda tu, dia tak puas hati. Dia patah balik semula, dia jumpa tuan punya kuda tu, mau tak mau, saya tambah lagi 100, saya bayar 500. Apa kata tuan punya kuda? Ikut suka hati. Baik, kemudian sentiasalah Jarir tadi menambah harga kuda itu 100 dirham, dan tuan punya kuda itu pun redha, suka juga, hinggalah sampai 800 dirham. Tuan-tuan, harga asal 3 lah. Tiba-tiba dia bawa balik kuda tu elok, dia patah balik, dia pergi bayar lebih, dia bayar lagi 100 jadi 400. Bawa balik kuda tu, tengok kuda tu elok, dia tak puas hati selagi dia tak bayar dengan harga yang munasabah tu. Selagi itulah hati dia tak tenteram, selagi itulah dia tak lega. Dia nak semayang pun tak lega, dia nak mandi pun tak lega, nak makan pun tak lega, buat apa pun tak tenang. Selagi mana dia tak bagi harga yang betul-betul munasabah pada dia, sehinggalah disebut dia bayar sampai 800. Itu dah berapa kali ganda? Hampir 3 kali ganda. Sampailah dia bayar 800 dirham, barulah dia puas hati, dan dia pun tak jumpa balik semula lah tuan punya kuda tu. Baik. Dinaikkan oleh Jarir harga kuda itu, maka ia pun lalu membayarnya 800 dirham. Daripada 300 bayar sampai 800. Tu saya tanya lagi sekali, orang buntung ada tak? Tayah orang buntung lah, orang Perak ada kalau boleh. Kita kalau boleh nak lagi turun harga. Saya nak abang apa? Inilah kesan tarbiyah Nabi kepada para sahabat. Nabi bila tarbiyah tuan-tuan, sahabat ni dia jerap segala nasihat Nabi ni, dia masuk terus dalam dada. Jerap. Baik, bila dilihat oleh orang akan Jarir memperbuat demikian itu, maka ditanya orang kepadanya, mengapa engkau perbuat demikian wahai Jarir? Kes Jarir ni jadi viral. Para sahabat bila dengar perangai Jarir macam ni, mereka tertanya-tanya, amboi Jarir baik betul hang ni.
Orang bagil 300, hang naikkan harga jadi 4, dah 4 naik harga jadi 5, 5 naik jadi 6, sampailah jadi 800 dirham. Oh hai. Kami tak mampu nak buat macam hang ni Jarir. Maka sahabat-sahabat Nabi ni bertanya-tanya kepada Jarirnya, awak yang hang buat ni Jarir, hang buat kelakuan macam ni kenapa? Nampak tak? Baik, kata Jarir bin Abdullah, ia pun berkata, inni bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslimin. Baik, dia kata apa? Bahwasanya aku telah mengaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas lurus hati bagi tiap-tiap muslim. Aku buat macam ni pasal aku dah bai'ah. Bai'ah ni apa? Berjanji. Kan tadi Jarir bin Abdullah dia dah berjanji kepada Rasulullah. Bukan calang-calang orang, dia berjanji tu, dia berjanji dengan Nabi untuk sentiasa jaga solat. Kemudian sentiasa tunaikan zakat. Kemudian janji apa lagi? Supaya lurus dan jujur dengan semua orang. So sebagai penjual, dia pun kena jujur. Seperti mana kita nak pembeli pun jujur, seperti mana kita nak penjual jujur, kita pun sebagai pembeli pun kena jujur. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya tanya soalan tuan-tuan. Tuan-tuan pilih menantu macam mana? Ya? Baik, katalah kita ada anak perempuan. Yang nak meminang ni anak orang lah. Sebelum kita nikah anak kita, dia ada proses macam-macam. Ada proses tunang. Adat orang Melayu lah. Sebelum proses tunang, proses apa? Merisik. Risik. Ke orang zaman lah ni dia terus kahwin? Ada yang tak nak, ada yang terus kahwin. Tapi ada jenis partikular, jenis jaga adat ni, mesti risik dulu. Imam, kalau risik ni kena hantar apa mah? Imam. Kan? Apa nama? Cincin belah kotak. Tak? Lama menikah, tak ingat. Masa merisik itulah kita nak bincang dua pihak. Sebab masa tunang ni nak sarung cincin aja. Tunang ni nak hantar tepak sirih, nak hantar itu aja. Masa ni tak ada bincang-bincang lagi dah. Anak hang kerja apa, anak hang gaji berapa. Masa risik. Kita bertembung empat mata ni. Kita dengan bini kita, dia dengan bini dia. Besan kita ni. So kita sebagai pak kepada anak perempuan ni. Habaq ke tak habaq? Benda yang sepatutnya bakal besan ni tahu. Contoh. Ya, anak kami memang dia jawatan dia besar. Dia memang manager bank itu ini apa semua. Dan gaji dia pun besar lah. Tapi minta maaf. Dia masak tak reti. Tak, ini bukan nak aibkan anak kita. Ini supaya berlaku jujur. Supaya pihak sana nanti tak berkata apa-apa. Ini yang orang Melayu kata rumah siap dah. Tapi pahat duk bunyi lagi. Dia tak mau. Kita nak biarlah anak kita ni kita serah kepada orang lain untuk jaga dalam keadaan tak ada bunyi apa-apa. Sebab kahwin ni bukan pakai macam pakai baju, pakai seluar. Kalau baju boleh lah, baju ni sempit lah, pakai baju lain lah. Baju ni tak elok lah, rasa gatai lah, dia punya kain kasak lah. Dah. Ni orang ni kahwin ni orang maksudnya tak mau nanti bila dah kahwin dalam tempoh seminggu tu yang kita tak nak berlakunya pertengkaran, berlakunya perkelahian, paling dahsyat berlaku penceraian. Ini membuka satu keaiban yang dibenarkan dalam Islam, dipanggil untuk maslahah am, untuk kepentingan awam. Orang tu patut tahu benda ni.
Saya mengajak di belah Manjui. Satu surau. Ada hamba Allah ni lepas saya mengajar, lepas habis kuliah, dia tanya saya. Dia kata, berlaku pada keluarga kami, Ustaz. Anak kami dah kahwin dah. Anak kami laki-laki. Bila dah kahwin, baru kami tahu yang menantu kami ni, sorry to say, dah kena tebuk tupai. Nampak tak? Dah tak darah lagi dah. Muslimin dan muslimat anda rahmati Allah sekalian. Akhirnya bila jadi macam ni, pihak perempuan menyembunyikan kisah sebenarnya. Kalau berlaku jujur, bagi tahu, abang. Terima, alhamdulillah. Kalau tak terima, tak apalah. Anggap bukan jodoh lah. Kena terima. Ini tak kadang-kadang mak bapak kepada perempuan ni, dia nak juga perkahwinan tu jadi. Pasal apa? Yang datang meminang ni, yang datang merisik ni, pakai BMW. Yang datang merisik ni, pakai Mercedes. Yang datang merisik ni, jawatan besar. Gaji dia besar, kah apa semua. Takut-takut tak jadi perkahwinan ni, spoil. Maka akhirnya mak bapak ni tipu keadaan yang sebenar. Harus diingat, benda ni hanya diceritakan dalam risik sahaja. Dalam majlis itu sahaja. Kita tak boleh bawa keluar dah cerita tu. Habis daripada cerita tu, kita pergi bawa pula keluar. Pergi cerita pula dalam grup WhatsApp keluarga kita. Oh, tak jadilah kita ambil anak dawa. Kita tak jadilah kita ambil anak orang ni. Kena tebuk tupai dah. Dia pergi sebut benda tu dalam WhatsApp group. Semua orang. Ini haram. Hanya boleh diketahui oleh empat mata ni saja. Pihak-pihak berwajib. Ya? Jadi, Pak Haji kita yang orang Manjui ni, kami keluarga kami rasa tertipu lah Ustaz. Sebab dia tak abang. Anak darah, anak perempuan dia dah tak darah lagi dah. Kita bukan nak petikaikan dia, kisah-kisah dia tu. Tapi kita nak, yang kita petikai, kejujuran tu. Dia kata macam tu. Kejujuran besan dia ni. Mak ayah kepada perempuan ni. Jadi kita abanglah dengan besan kita ni. Betul, anak saya ni gaji besar, dia belajar tinggi. Tapi dia bangun pukul 10. Tahan ke tak tahan? Kan muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Kenapa? Allah dia bangun pukul 10. Dia memang balak lihat punya orang. Dia susah nak bangun. Tapi kalau boleh train dia, suami dia ni boleh tarbiyah dia, boleh didik dia, okey. Kalau tak apa, tak apa. Pihak perempuan kata, pihak laki-laki kata, tak apa, nanti kami hantarlah dia kursus kahwin, kursus masak. Kita abang dah, anak kami ni memang comel, putih, dia keluar universiti sekian apa semua, tapi dia tak reti masak. Pernah sekali dia masak telur dadah, dia tak jadi telur dadah. Hangus habis. Pasal memang kami memang train anak kami ni nak jadi doktor. Kami memang train anak kami ni, memang dia ni kaki buku punya orang. Memang kami tak bagi dia jejak langsung masuk bilik, masuk dapur, masuk bilik ayah basuh kain apa semua. Belajar daripada kecil memang mak ayah ni tekan, belajar. Sampai ke sudah dah besar, blender pun tak kenal. Bah, ni apa ni? Blender pun tak kenal, kuali pun tak kenal, sudik pun tak kenal, belanga pun tak kenal, apa semua tak kenal. Sebab apa? Dia tak pernah pergi ke dapur. Nak buat macam mana? Mak bapak dia memang train dia macam tu. So kita kena abang lah, dia tak reti masak. Tapi kalau nak terima dia juga, ajaklah dia. Oh tak apa, nanti kami kursuskan dia masak. Okey, kalau macam tu kami setuju. Tapi lepas ni jangan habaq macam-macam ke kami. Di belakang tak mau cakap macam-macam pasal kami. Yang tu cantik. Kan? Ini yang dipanggil jujur kepada semua muslim. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah lagi. Isyak berapa kita? 49. 3 minit lagi. Dia ada bunyi ke? Ada. Kalau saya tak berhenti lagi, bokap merah.
Baik, lurus hati itu ialah betul budi bicara dan baik diperbuat pada perkara, maka ialah makna nasihat di dalam bab ini. Dan telah datang hadisnya yang telah berkata Imam Nawawi, sesungguhnya ini hadis amat besar pekerjaannya dan atasnya tempat edaran Islam sebagaimana diterangkan di dalam beberapa masalahnya yang akan datang itu. Dan hadis itu telah dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinu nasiha salasa marrat. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula agama itu ialah lurus hati, yakni tiang agama, dan tunjangnya ialah lurus hati, iaitu 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap macam tu. Nabi kata ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. Agama tu adalah agama nasihat, agama yang jujur, agama yang jujur, agama yang jujur. Pasal apa Nabi ulang 3 kali? Walhal kalau Nabi sebut sekali kita dah wajib percaya sebab dia Nabi. Sepakat ulama hadis mengatakan kalau Nabi ulang statement dia 3 kali, ada repetition, ada 3 kali, menandakan hadis tu sangat penting. Walhal Nabi boleh je sebut sekali, tapi Nabi dah ulang 3 kali, menandakan hadis tu sangat berat, sangat penting. Baik, muslimina muslimat dan rahmati Allah. Apakala didengar sahabat Nabi akan sabda yang demikian itu sampai 3 kali, lalu bertanya dia, qalu ya Rasulullah liman? Qala lillah wa li kitabih wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Kata mereka itu, ya Rasulullah, bagi siapa lurus hati itu? Sabda Nabi, lurus hati itu bagi Allah. Sikit tuan, ya. Yang pertama, jujur dengan Allah. Maksudnya jujur dengan Allah, apa kehendak Allah kita kena jaga. Apa hukum-hukum Allah kita kena jaga, kita kena taat. Dah jadi sebagai hamba, kena taatlah kepada tuannya. Ini awak ni, ada benda kita taat, ada benda kita maksiat, ada benda kita bantah, ada benda kita boleh patuh, ada benda kita tak suka, ada benda kita suka. Tak boleh. Islam ni kena suka semua. Oh, dalam bab sembahyang dia boleh terima, dalam bab puasa dia boleh terima, dalam bab tutup aurat dia marah. Ustaz yang duk bising-bising sangat suruh kami tutup aurat ni, mak saya umur 65, tak pernah pakai tudung, tak pernah pun kena rogol. Pula. Ni yang baru ni, musim PKP. Keluar statement. Dalam Facebook pun dia keluar statement dia. Kalau betul nak tutup kilang arak, tutup dulu sekolah tahfiz. Tuan-tuan pun kenal siapa dia? Nampak? Kalau nak tutup kilang arak, tutup dulu semua kilang. Kalau nak tutup kilang arak, tutup dulu Mahat Tahfiz ni, baru kami setuju kilang arak ditutup. Walhal benda yang lain hang boleh terima, dalam bab yang lain tak boleh terima. Yang ni manusia yang tidak jujur kepada Allah. Cobalah, kita boleh terima solat, kita boleh terima puasa, boleh terima haji, kita boleh terima ibadat zakat, kita boleh terima umrah, tetapi hukum-hukum Allah, undang-undang Allah kita tak mau terima. Awak jadi lagu tu. Walhal datang daripada Allah yang sama, daripada kitab Quran yang sama. Tetapi tiba-tiba kita berbeza pendapat, berbeza pandangan, berbeza pendirian. Tak sepatutnya berlaku macam tu. Kalau itu berlaku, bermakna kita belum jujur kepada Allah. Jujur kepada Allah, sami'na wa ata'na. Dengar, taat, patuh apa sahaja yang Tuhan kata. Wallahu a'lam. Yang baik datang daripada Allah, tak baik itu silap saya. Tangguh majlis. Dengan air memang dalam Islam melarang kita membuka air soal bagaimana yang itu semacam tegak. Karena kita tutup air orang, maka Allah akan tutup air kita. Begitu juga sekiranya kita buka air orang, Allah buka air kita. Betul. Berkaitan dengan tentang bayaran dan
Jen lah kan. Memang dalam Islam memang itu perbuatan yang sungguh baik. Sebab apa? Sedekah yang kita bagi lebih daripada harga yang selalu. Allah akan bantu. Bagus. Ya, pandangan. Ya. Itu sahaja. Wallahu a'lam. Tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wahdina shiratal mustaqim wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.